Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita sambung lagi pada malam ini siri bacaan daripada kitab Hasyiah Syarqawi 'ala al-Hudhudi, yang mana kita sampai pada sifat basar pada kalam Muhashyi rahimahullah, qauluhu fi haqqihi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qawluhu fi haqqihi ta'ala. Fa'al alif lam fi sam'i alladhi huwa sifatun li maulana wa fil basari fi haqqihi ta'ala li mujarradi at-tafannuni. Kata dia alif lam pada as-sam'i, yang mana merujuk pada sifat Allah Ta'ala dan juga basar, fi haqqihi ta'ala li mujarradi tafannun, semata-mata untuk tafannun. Dia panggil tafannun fil ibarah, iaitu menggunakan takbir yang pelbagai untuk kita kata berseni pada bercakap. Untuk bercakap dengan takbir yang berbeza, berseni dan kita berbeza pada takbiran dan pada percakapan. Apa dia nak cakap ni? Dia kata pada masalah samak kan, pada masalah samak dia kata wa ma'na sam'i kan, wa ma'na sam'i alladhi huwa sifatun li maulana. Kemudian wa ma'nal basar fi haqqihi ta'ala. Jadi berbeza penggunaan ayat. Dia guna ayat yang berbeza. Hak ni dia takbir dengan ma'na sam'i as-sam'i alladhi huwa sifatun li maulana jalla wa azza. Dia takbir dengan alladhi huwa sifatun. Di sini pula dia takbir dengan wa al-basar fi haqqihi ta'ala. Jadi berbeza tu apa maksud dia? Adakah memberi makna yang tertentu? Tak. Dia kata li mujarradi, semata-mata mujarrad tafannun, nak mempelbagaikan uslub dan juga takbir. Apa maksud tafannun? Ai irtikabu fannaini ay naw'aini minat ta'bir, melakukan dua seni, iaitu dua bentuk daripada takbir. Bukan guna ayat sama je. Sam'uhu fi haqqihi ta'ala wa basaruhu fi haqqihi ta'ala, sama je. Wal kalam fi haqqihi ta'ala, tak, dia ubah. Tak guna ayat yang sama maksudnya. Selesai. Wahturiza, dan dibuat pengecualian bidzalika, dengan demikian itu, ataupun boleh baca dengan mabni lil ma'lum, tak apa. Wahtaraza ay wahtarazal musannifu, dan musannif membuat perbezaan. Nak buat pengecualian dengan katanya basar pada hak Tuhan itu, anil basari fi haqqil hawadih, nak membezakan daripada sifat basar pada makhluk. Kenapa? Kerana sifat basar makhluk ni dia hai'ah tertentu, hakikat dia lain dengan basar Allah Ta'ala. Fa innahu quwwatun makhluqatun fi
al-asabataini, iaitu satu kekuatan yang Allah Ta'ala cipta, satu kemampuan yang dicipta pada asabataini mujawwafataini, pada dua saraf asabah, dua, inilah kita panggil bola mata ni, dua asabataini mujawwafataini yang bergelonggong, beruang. Mata tu, dua bola yang beruang. Makna dalam tu dia ada rongga, ada ruang. Tatalaqayani, yang bertemu keduanya, fi muqaddamid dimagh, pada bahagian depan otak. Jadi mata kita ini dia bertemunya mana? Bersambung pada otak, awal bahagian depan otak kita. Thumma taftariqani, kemudian rongga itu asabatai ini, dua kita panggil saraf tersebut, dia taftariqani, kita kata bercambah, taftariqani makna berarah dan bercerai, fatatadayani, lalu dia sampai dan juga berpecah dia dan membawa sampai kepada mata. Sampai kepada mata. Jadi ini semuanya ilmu apa dipanggil? Ilmu biologi lah, ilmu sekarang ni. Ilmu biologi. Ataupun kita panggil ilmu berkaitan dengan badan manusia ni. Bagaimana keadaan badan manusia ni. Dulu perubatan lah. Dulu dia termasuk daripada perubatan. Maka ini termasuk daripada ilmu luar yang mana ulama kita mengambil faedah daripada ilmu-ilmu yang berkait dengan alam, berkait dengan ini, lalu dia masukkan dan dia campurkan, dia olah dan masukkan di dalam ilmu akidah supaya kita dapat kenal makhluk. Dengan bila mana kita mengenal makhluk ini, dia menjadi wasilah kepada kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jadi di sini pada takrif basar di sisi hukama, ahli sains, dia mengatakan satu kekuatan, satu kemampuan yang Tuhan cipta pada dua saraf yang berongga. Asabatai ini, dua saraf yang berongga, yang berhimpun ke saraf tersebut fi muqaddamid dimagh, pada depan awal bahagian depan otak. Thumma taftariqani, kemudian berpecahlah saraf itu, fatatadayani, lalu sampai dan merebak dia kepada ilal ainaini, kepada dua biji mata. Jadi saraf itu yang membawa kepada mata, ataupun daripada mata itulah sampai maklumat itu kepada saraf, lalu diproses oleh otak. Ini makna pelajaran sains lah ni. Ya, kalau ada silap pun tak ada masalah benda ni, kerana apabila perkembangan sains berlaku dengan lebih pesat, maka kita dapat detailkan macam mana berlakunya pantulan optik satu dalam mata itu dan membawa kepada akal kita memproses maklumat itu. Bagaimana cerapan mata bagi cahaya dan seumpamanya. Itu ada benda, cuma ini kita bacalah sekadar untuk melihat bahawa para ulama kita, mereka tidak memandang ilmu-ilmu alam ini, ilmu-ilmu berkaitan dengan mengenal dan mengkaji alam ini, tidak menganggap satu ilmu yang asing,
tidak menganggap dia itu satu ilmu yang tidak manfaat. Bahkan mereka mengambil manfaat daripada segala ilmu. Anatomi, betul. Terima kasih. Anatomi. Anatomi. Kita tahu anatomi badan tu. Jadi, bila begitu, para ulama kita, mereka ini, kalau kita lihat, seorang dan juga ulama yang mana tabahur. Mereka bukan hanya tahu ilmu berkaitan dengan ilmu syariat, tetapi ilmu yang berkaitan ilmu kaji alam semesta ini. Sebagaimana kita tahu Syekh Ahmad Al-Fatani kan, banyak ilmu. Pada diri seorang tu ilmu dia bukan sekadar ilmu agama sahaja, bahkan ilmu perubatan dan seumpamanya dia belajar. Kerana semua ilmu ini datang daripada Al-Alimil Hakim, Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala suruh kita mengkaji alam. Suruh kita mengkaji alam. Maka, saraf tadi sampai kepada ainaini, dua mata, allati min jihatil yusra, yang daripada pihak kiri, ilal ainil yumna, daripada pihak kiri ke pihak kanan. Wallati min jihatil yumna, ilal ainil yusra. Jadi, bersambung saraf itu, yang kanan akan ke kiri, yang kiri akan ke kanan. Nampak tak? Jadi, berlaku pertembungan tu. Yang kanan ke kiri dan yang kiri ke kanan. Nampak? Jadi, ada pertindangan ataupun maka dia kata watalaqihima, dan bertemunya kedua saraf tersebut imma ala wajhi taqatu'i, sama ada atas jalan taqatu'. Taqatu' ni makna kita panggil taqatu' makna bersilang. Bersilang. As-salibi, bersilang sebagai tanda salib. Seperti ni. Silang ni. Silang. Ni jumpa ni subur ni. Nampak? Bersilang. Jadi anatomi yang dibuat oleh ulama-ulama hukamat kita lama tu, kadang-kadang mereka melihat kepada perkembangan ilmu sains yang ada pada zaman itu. Jadi itu tidak menafikan bahawa benda itu boleh berlaku perubahan apabila ilmu itu berkembang. Au ala hayati dalaini, ataupun atas rupa dua dal. Zahru kullin fi zahril ukhra, belakang setiap dal tu atas belakang yang lain. Jadi kalau dal gini, belakang dia menghadap ke belakang dia. Taqatu' tu dia bersilang. Ni secara begini. Okey, habis. Wa anis sam'i. Ni dibuat dah ni betul ni. Wa anis sam'i, dan apa ni? Atah kepada wahtaraza anil basari. Atas itu wahtaraza anil basari wa anis sam'i, dan membuat pengecualian musannif dengan katanya sama' dan basar pada hak Tuhan itu daripada sama' pada hak hawadith, sama' pada hak makhluk, pendengaran makhluk. Fa innahu quwwatun muda'atun, kerana sesungguhnya sama' pada makhluk itu satu quwwatun muda'ah. Ni kuwah muda'ah tu. Wa man yaqul bi quwwatin muda'atin fa qawluhu, dalam Khalidah sebut antara pandangan Mu'tazilah kan, mereka mengatakan quwwah muda'ah, Allah Ta'ala meletakkan kekuatan bagi, ini juga perbincangan berkaitan dengan apa ni? Berkaitan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkaitan dengan perbuatan makhluk ini. Adakah berlaku dengan apa? Berlaku dengan illah ma'lul, ataupun berlaku dengan tabi'ah, ataupun berlaku dengan quwwah muda'ah. Jadi ada pandangan mengata quwwah muda'ah. Itu bukan pandangan ahli sunnah lah. Maknanya Tuhan letak kekuatan pada makhluk, maka makhluklah yang membuat perbuatannya sendiri. Quwwah muda'ah. Nikah quwwah muda'ah ni ke? Bukan. Ni semata-mata ta'rif. Muda'ah ni ta'rif.
takrif semata-mata je lah. Nampak tak? Bukan makna musannif bersetuju ni. Sekarang ni dia nukilkan. Sebab lepas ni dia akan sebut berkaitan dengan pentakrifan yang dibawa ni ialah pentakrifan di sisi hukama. Okey. Fa innahu quwwatun muda'atun fil 'asabil mafrush. Maka samuk ini ialah kekuatan yang Tuhan letakkan pada al-'asabil mafrush. Saraf yang dibentangkan fil muqa'aris simakhi. Fi muqa'aris simakhi. Pada muqa' ni makna pada bahagian hujung. Pada kawasan paling dalam, dasar. Ayuh. Kalau sebut hak kita orang Pantai Timur ni ada sebut perkataan tapi tak molek sebut lah, orang Pahang lain. Kita panggil dasar. Pada dasar hujung telinga. Apa maksud muka aris simakh? Asfalihi, pada bahagian paling bawah. Makna kalau kita tengok anatomi bagaimana lukisan telinga tu kan, makna gegendang tu lah. Tu asab al-mafrush yang dibentangkan pada belakang sekali pada saluran telinga hujung tu ada gegendang telinga tu. Makna ulama dulu dah ada kaji dan buat catatan berkaitan dengan struktur body dan juga badan manusia ni. Dengannya asab al-mafrush tu kan, quwwah itu tudriku bihal aswata. Maka sifat tersebut, kuwah tersebut dapat dengannya akan suara. Dia pun dapat mencapai dan juga dapat mengetahui suara. Dapat reti suara. Bila gelombang suara tu di udara masuk dalam lubang telinga, maka menghasilkan dia memproseskan maklumat ke otak. Maka dia faham apa yang dia faham daripada suara tersebut. Wahadha ta'rifuhuma 'indal hukama'i. Ini ta'rif di sisi hukama, di sisi ahli falsafah. Hukama makna ahli falsafah lah. Sebab itu kalau bahasa mereka gunakan kuwah muda'ah tu nampak bahasa yang membawa kepada cenderung pada bahasa penggunaan Mu'tazilah lah. Mu'tazilah dan juga golongan yang bukan ahli sunnah. Sebab ini ta'rif di sisi falasifah al-hukama. Amma inda ahli sunnati, adapun di sisi ahli sunnah, fal basaru, maka basar itu quwwatun khalaqa. Nampak bila sini ahli sunnah guna istilah quwwah khalaqa, satu kekuatan, kemampuan yang Tuhan ciptakan dia, khalaqahallahu ta'ala fil ainaini, pada dua mata. Mudah saja. Dah. Yang takrif hukama, tak apalah takrif hukama, takrif ahli falsafah ni, mereka ini mengkaji badan, belajar ilmu anatomi badan. Mereka buat takrif begitu. Dah takrif mereka lagi tepat, tak ada masalah. Sebab itu dari segi ilmu melihat kepada ilmu perubatan. Dah takrif ahli sunnah gitu saja mudahnya. Tak apalah, sebab dia bukan nak fokus kepada pendetailan bagaimana berfungsinya mata, bagaimana berfungsinya telinga. Bukan nak fokus itu. Dia nak fokus kepada bahawa di sana ada kemampuan, ada kita kata kekuatan dan kemampuan yang ada pada mata dan telinga ini. Dia itu bagaimana dia berlaku berfungsi itu bukan fokus. Tapi nak ceritanya kemampuan yang ada pada mata dan telinga ini ialah dicipta oleh Allah. Allah yang mencipta samuk kita, Allah yang mencipta basar kita. Maka dia fokus kepada konsep bagaimana melihat kepada kejadian alam. Dalam khusus di sini ialah panca indera mata dan telinga, pendengaran dan juga penglihatan ini, bagaimana dia itu menjadi bukti kepada wujud Allah Ta'ala. Nampak? Jadi tidak ada pertembungan kalau seorang itu faham dengan harmoni apa yang disebut oleh para ulama. Namun di sini kita kena maklumlah bahawa takrif tersebut ada fihi syaubatul al-falsafah. Pada i'tiqadkan bahawa ada quwwatun muda'ah. Sebab dia guna istilah
fa innahu quwwatun muda'ah. Tapi pada ahli sunnah, Syekh Syarqawi kata, dia ta'bir dengan khalaqahallahu ta'ala fi ainain. Ya Allah Ta'ala cipta pada dua mata. Was-sam'u, sama' pula. Quwwatun khalaqahallahu ta'ala fil udhunaini, yang Tuhan cipta pada dua telinga. Mudah saja gitu kan. Sebab bukan dia nak fokus pada perincian bagaimana berfungsinya kedua-dua panca indera tersebut. Wala yata'allaku sam'una wa basaruna adatan illa bi ba'dil mawjudat, dan tidak bertakluk pendengaran kita dan penglihatan kita kecuali pada adat lah. Pada adat tak bertakluk kecuali pada sebahagian mawjud sahaja. Jadi mata dan pendengaran kita ni, inkishaf dia, muta'allaq dia hanya beberapa perkara mawjud saja, bukan segala mawjud. Tak sama dengan sama' basar Tuhan. Apa dia bi ba'dil mawjudat? Wa huwal aswatu fil awal, iaitu suara pada yang pertama sama', tapi ada syarat, bi syarti adami al-bu'di, dengan syarat tidak jauh. Suara kalau terlampau jauh tak boleh dengar. Sebab apa? Sebab angin tak boleh nak bawa. Nampak tak? Habis butuh gitu. Dia akan dipanggil apa? Berselerak di angin. Sebenarnya ada tak? Ada. Tapi halus dan rendah sangat dia punya suara. Jadi telinga kita tak boleh nak takak. Dengan syarat bisyarti adamil bu'di wassirri. Jiddan, dan jangan perlahan sangat. Jangan perlahan sangat. Kalau perlahan sangat pun, dekat pun tak dengar. Orang bisik sebelah kita, tapi dia bisik dengan kawan dia sebelah lagi, tak dengar juga sebab terlampau perlahan. Wal ajsamu wa huwal aswat wal ajsamu wa alwanuha, alwanul ajsam fi thani, pada yang kedua, pada sifat basar. Adapun basar, muta'allaq bagi basar makhluk ini ialah jisim-jisim dan juga cahaya. Cahaya pula, warna, dan warna, alwan. Tapi dengan syarat, bisyarti adamil qurbi wal bu'di jiddan. Syaratnya jangan dekat sangat, jangan jauh sangat. Bagaimana? Mata kita hanya boleh melihat dalam range, dalam jarak tertentu. Terlampau dekat tak boleh nampak kok. Contohnya apa? Boleh tak mata kita melihat, kita kata, melihat mata sendiri. Mata kita tengok anak mata. Atau tengok selaput mata. Boleh nampak tak? Tak nampak kita. Tak nampak. Sebab dekat sangat. Boleh tak mata kita melihat, katakanlah ada habuk hok di mata. Nampak tak? Tak nampak. Tapi rasa tak sedap mata je. Masuk habuk kat mata kan? Kadang-kadang nampak dan tak kan? Tak apalah, kita ambil contoh hok mudah gitu. Ada apa? Nampak tak? Tak nampak. Sebab apa? Terlampau dekat. Jadi mata tu tak boleh nampak mata sendiri. Jauh sangat pun tak nampak. Lebih pada jarak dia. Kalau orang pakai spek mata lagilah. Tak, nampak kelabu-kelabu je. Ataupun tak nampak langsung. Jauh, sebab jauh sangat. Al-qurbi wal bu'di jiddan. Bisyarati adamil qurbi, jangan dekat terlampau sangat dan jauh terlampau sangat. Sebab tu timbul istilah kuman di seberang laut kelihatan, gajah di depan mata tak nampak. Atau kita kata apa yang paling mudah? Bulu mata kita, bulu mata. Tak nampak bulu mata ni. Tak tengok bulu mata, kena tengok cermin. Habis. Itu pada adat. Wa yajuzu law khuriqatil adatu, dan harus berlaku kalau khuriqatil adah, dicari adat. Kalau adat dicari, Allah Ta'ala beri perkara yang mencari adat. Atas jalan ma'unah ke ataupun karamah dan seumpamanya. Kalau para Nabi ni mukjizat, boleh berlaku. Alla yakhtassa bidhalikal ba'di, bahawa tidak khusus sama' basar tu pada sebahagian demikian itu. Maknanya kalau Tuhan tarik, Tuhan bagi, Tuhan carikan adat tersebut, Allah Ta'ala beri kekuatan, mata boleh nampak hak lebih pada tu pun.
Boleh nampak lebih pada tu pun tak, lebih lagi boleh nampak. Rasulullah melihat macam mana Nabi SAW diperlihatkan Baitul Maqdis. Bila musyrikin Mekah minta Nabi menceritakan bagaimana rupa Baitul Maqdis. Bahkan ada yang dapat melihat kepada Arash. Tu tengok dengan teropong pun tak nampak. Tapi Allah Ta'ala beri kekuatan atas jalan kharqul adah, mencari adat. Binaan, kenapa boleh juga? Binaan ala annal musahhiha lirru'yati huwal wujudu. Ini dibina di atas bahawa musahhih, perkara yang mengesahkan, membolehkan untuk lihat itu ialah wujud. Ada. Makna syarat nak lihat benda itu mesti ada. Tak kira dekat jauh, ada syarat wujud bagi sesuatu, maka boleh. Dari segi kemampuan, dari segi boleh dilihat melalui basar, boleh tak? Boleh. Daripada adat tak boleh lah sebab jauh sangat, kecil sangat. Tapi adakah boleh dilihat? Boleh dilihat atas jalan benda itu mencari adat. Okey ya? Sebab itu timbul para ulama mengatakan kullu mawjudin yasihhu an yura. Setiap yang mawjud, yang ada, sah untuk dilihat. Itu musahhih li ru'yah itu. Sah maknanya boleh lihat. Dah sungguh ke dapat lihat? Tengoklah. Kalau mengikut kemampuan nizam duniawi, fitrah, sunnatullah ni tak mampu pada adat, tapi Allah boleh beri lihat. Allah Ta'ala wujud tak? Allah Ta'ala mawjud. Dia bersifat dengan wujud. Maka bila dia mawjud, bersifat dengan wujud, maka setiap yang mawjud itu boleh dilihat. Kullu mawjudin yasihhu an yura. Okay. Mana tadi? Ada satu perkara saya nak sebut tapi terlupa tadi nak sebut siapa ni. Tak apalah, kalau mari semula kita berkaitan dengan isu-isu semasa ni. Okey, wa huwal wujud wa alaihi, dan di atas pandangan ini fama lam narahu. Fama lam narahu, maka perkara yang kita tak lihat, minal mawjudati, daripada sekalian perkara-perkara mawjud itu, daripada perkara-perkara mawjud, daripada perkara-perkara mawjud, perkara yang kita tak boleh lihat, kal malaikah, seperti malaikat, wal jinni, dan juga jin, fa innama huwa limani'in, hanya senya tak boleh melihat tu kerana ada mani', ada penghalang. Jadi jin dan juga malaikat ada tak? Ada. Kenapa kita tak nampak? Tak nampak itu kerana ada mani', penghalang yang menyebabkan kita tak boleh nampak. Sebab itu ada sebahagian orang yang boleh nampak. Ada yang sebahagian orang boleh nampak. Jadi bukan kerana dia tu tak ada. Bukan kerana dia tu tak. Adamul wujudan la yastalzimu adamul wujud. Tidak mendapat. Kita tak dapat tengok itu tidak melazimi tak ada. Kerana benda yang ada, dia tetap ada. Sama ada boleh didapati, dilihat ataupun tidak boleh dilihat. Tak bergantung kepada kita dapat tengok tu. Tak dapat itu kerana mani'. Kadzaqila, dan demikianlah dikatakan apa? Ni dia orang panggil sirah tabarri. Makna orang kata gitu lah. Jadi musannif sirah tabarri ni banyak takwilannya. Kadang-kadang menunjukkan bahawa musannif tawakuf pada bab itu, dia nak setuju pun tidak. Kadang-kadang dengan makna dia tak setuju. Ataupun dia belum yaktani', dalil yang ghairu muqtani', maka didatangkan dengan kadzaqila. Begitulah orang kata. Orang kata begitu. Jadi aku nak tahu lebih pun aku tak tahu juga benda ini, benda yang tidak dibuka kecuali bagi orang khawas saja. Jadi ulama mengatakan begitu, maka aku pun kata gitu. Kadzaqila. Wa'turida, dan dibuat bangkangan, dibangkan. Bi annal mani'a wujudi. Ni i'tirad ni. Kita tunggu untuk jawab azan sekejap, kita sambung balik. Asyhadu an la ilaha illallah.
La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatu al-qa'imah ati sayyidina Muhammad wa syarafa wa darajata al-'aliyah wa ba'th maqama innaka la tukhlifu. Kita sambung balik. Kita habis dekat sikit lagi ni. Waqtu ridha dan dibangkang. Jadi musannif buat bangkang. Makna pandangan tadi kadza qila tu, musannif nampaknya tak apa setujulah. Begitulah dikatakan. Waqtu ridha dan dibangkang. Bi annal mani'a wujudiyun. Dia kata kalau begitu mani' tu, penghalang tu ialah wujudi jugalah maksudnya. Aidan. Bila mani' itu wujudi, kalau mani' itu adami, bagaimana benda adam nak menghalang benda wujud? Tentulah mani' itu wujudi sehingga kita tak dapat yang mamnu' itu, yang dihalang itu. Okey, bila mani' itu wujudi aidan, fa sya'nuhu an yura. Maka sya'nuhu, sya'annya, keadaan mani' itu mestilah dapat kita ketahui. Kita dapat lihat. Kalau mani' itu wujudi, maka mesti boleh lihat lah. Sebab yang mengesahkan lihat ialah sifat wujud. Mani' itu wujudi, maka mani' boleh lihat. Tapi boleh lihat tak? Mani' juga tak boleh nak lihat. Kenapa tak boleh lihat? Fayakunu adamu ru'yatihi. Maka jadilah tidak melihatnya mani' limani'in akhar. Oh, kenapa mani' tak boleh nak lihat? Oh, ada mani' lain yang menghilang mani' tersebut. Wahakadha, maka begitulah fayalzamut tasalsulu, maka lazim tasalsul. Nampak tak ni? Okey, beri yang faham dah, tak apalah, jelas lah. Okey, sekarang ni kita kata ini satu benda maujud. Kita kata benda maujud ni kita letaklah jin. Jin seekor. Kenapa kita tak boleh lihat dia? Dia benda ada. Kenapa tak boleh lihat? Pandangan yang musannif tak apa nak sujud kerana ada mani' dia tu. Ada mani' itu. Okey, mani' ni lazimlah mesti dia wujud juga. Kalau mani' adami, macam mana benda adam menghijabkan benda wujud? Mani' tak ada. Adami makna tak ada lah. Jadi tak dapat tidak. Mani' itu yang menghalang daripada dapat lihat yang ni. Macam kita penghalang macam tirai lah. Ni orang kata macam makan adami ni. Makan adami. Maknanya tak ada lah makan tu. Tu faham. Jadi mani' ni mesti wujudi juga. Okey, jin kita tak boleh lihat. Sebab apa? Sebab ada mani'. Dan mani' pun wujudi. Maka sepatutnya bila wujudi boleh lihat. Tapi mani' pun kita tak boleh lihat. Sebab apa tak boleh lihat mani'? Kerana ada mani' yang lain. Ada penghalang lain yang menghalang kita melihat mani' yang menghalang daripada melihat jin tadi. Betul tak? Sebab mani' ni wujudi. Bila wujudi kita boleh lihat.
pandangan tu mengata tak boleh lihat kerana ada manik. Maka manik tak dapat lihat kerana ada manik yang menghalang dapat melihat manik ni. Ni manik satu, ni manik dua. Okey. Jadi manik ni wujudi ke adami? Tentulah manik tu wujudi. Kalau adami tentu dia tak ada. Bila tak ada boleh lihat manik. Tapi manik yang pertama tak boleh dilihat kerana ada manik yang kedua. Manik yang kedua mesti wujudi, barulah ia dapat menghalang daripada melihat manik yang pertama. Bila wujudi, kita nampak tak manik yang kedua? Tak nampak. Sebab apa tak nampak? Kerana ada manik yang ketiga. Nampak tak? Dan begitulah akan jadi tasalsul. Akan menjadi tasalsul. Boleh tengok ulama betapa tajamnya pemikiran dia. Dia kata, dia bahas begitu. Dah ni falsafah ni tak ada masalah benda gini ni. Bukan bincang bab Tuhan ni. Ni bincang macam mana berlaku proses melihat bagi makhluk. Orang kata, pening lah ni. Oh, tu pening. Awak malas guna otak orang panggil. Orang panggil malas guna otak, malas mikir. Malas mikir ataupun tak boleh nak faham. Tak boleh nak faham. Dan nak faham, sudahlah. Tak boleh faham, buka awak kitab, boleh faham. Okey. Maka fayal zamul tasalsulu. Maka lazim oleh tasalsul. Bila tasalsul ni benda hak memang mustahil lah. Mana boleh begitu. Maka sebab itu musannif tak setuju. Was-sahihu, dan pandangan yang sahihnya. Anna adama ru'yati ba'dil mawjudat. Tidak melihat sebahagian mawjudat itu. La limani'in. Bukan kerana ada mani'. Tapi bali kaunillahi ta'ala lam yakhluq fina tilkar ru'yata. Tetapi kerana Allah tidak mencipta pada diri kita penglihatan tu. Tuhan tak wih kita nampak. Nampak di sini tengok bagaimana ahli kalam mengalihkan yang asalnya yang menghalang lihat tu manik. Makna ni kalau ikut dari segi tauhid tu dak betul tuluh lagi. Makna manik itu yang memberi kesan supaya tak nampak. Di sisi ahli falsafah hukam ada masalah lah sebab mereka memang percaya kuwatun muda'ah itu. Tapi di sisi ahli sunnah, tak. Ini tak betul ni. Kita tak boleh tengok tu kerana Allah tidak mencipta kita ke penglihatan atau tidak membuat pada kita kelihatan. Tidak membuat pada kita kemampuan melihat itu. Lam yakhluq fina tilka ru'yata. Kerana Tuhan tak boleh tengok. Tuhan tak mencipta penglihatan pada melihat jin dan malaikat. Maka tak boleh tengok lah. Bukan kerana ada manik tertentu. Maka fatakunul jinnu wal malaikatu bihadratina. Maka jin dan malaikat itu ada bersama kita. Wala narahuma, tapi kita tak dapat melihat kedua mereka likauni kudrati, kerana keadaan kudrat Tuhan kita. Likauni kudratil maula lam tata'allaq bi ru'yatihima, kerana Allah, kudrat Tuhan tidak bertakluk untuk memberi lihat. Bukan kudrat tak bertakluk dengan lihat. Kudrat bukan jenis takluk dia takluk melihat, tapi biru yatihima tidak bertakluk memperlihatkan kepada kita. Sebab tu dia tafsirkan lagi. Ai lam yakhluq fina quwwata dzalik. Kudrat Tuhan tidak bertakluk pada kita untuk mencipta kekuatan dan kemampuan boleh melihat jin dan boleh melihat malaikat. Jadi jin malaikat ada tak? Ada bersama kita, tapi kudrat Tuhan tidak bertakluk dengan maksud Tuhan tak nak dan tak embuh buat kita dapat lihat malaikat dan jin. Jadi kita pun tak lihat. Bukan kerana manik hak lain. Bukan kerana ada benda lain. Bukan. Kerana Allah Ta'ala tak cipta. Itu pandangan ahli sunnah wal jamaah atau pandangan yang dipilih oleh sahih. Maksud di sini ada khilaf lah di sini. Ada khilaf. Jadi kalau ada ahli sunnah cenderung pada mengata manik tu pun dia itu kalau lihat kepada isyarat kalam musannif tu, makna di sini di sisi ahli kalam pun, dan kalau kita buka kitab besar pun memang ahli kalam di kalangan madrasah Asy'ariyah Maturidiyah pun benda gini benda khilaf lah. Tapi musannif membawa pandangan yang sahih
yang pada beliau bahawa sebenarnya bukan kerana manik, tapi kerana tidak bertakluk kudrat Tuhan untuk membuat kita dapat melihat jin dan malaikat. Sebab itu kalau orang boleh lihat tu, maknanya Tuhan nak beri lihat. Senang. Apabila sesuatu tu kita sandar ke Tuhan terus, maka kita mentuluskan dan menyucikan tauhid hanya pada Allah, senang, selesai cerita. Selesai cerita. Qauluhu wa hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar tu sajalah untuk malam ni, insya-Allah. Kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.